Assalamualaikum dan salam sejahtera kami ucapkan kepada peserta komuniti yang sudi hadir pada sesi pembentangan malam ini. Kami merupakan pelajar daripada semester 5 Diploma Microbiology UiTM Kampus Kuala Pilah. Akan membentangkan projek sulam di bawah subjek microbiology gunaan industri berkenaan produk kami iaitu Daily Yogurt. Sebelum sesi pembentangan dimulakan, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya iaitu yang pertama Emilia Natasha binti Sahani. Yang kedua Nur Atika binti Muhammad Soleh. Yang ketiga Siti Aisyah binti Muhammad Nizam. Dan yang keempat diri saya sendiri iaitu Razatul Alia binti Khairul Arifin. Dan yang kelima adalah Nur Wadina Azra binti Ami Abidin. Pembentangan akan dimulakan dengan pengenalan UiTM yang akan disampaikan oleh saudari Emilia. Dipersilakan. Okey, sejarah pengenalan UiTM. Dengar ke suara? Okey, pada tahun 1996 hingga 1995, asal Darida. Nama dimula Darida ni, Dewan Darida ni dibangunkan hasil lawatan ke Ceylon untuk program pembangunan dalam negeri. Ceylon ni nama dia yang sekarang adalah Sri Lanka. Dan pada tahun 1995, convocation pertama telah dijalankan melibatkan 50 graduan dan dianugerahkan sijil oleh Perdana Menteri pada masa itu iaitu Tun Abdul Razak. Pada tahun 1995 hingga pada tahun 1965 sampai 1997, nama Dewan Darida ni ditukar kepada Maktab Mara. Maktab Mara ni dia bukan lagi di bawah Rida. Mara iaitu Majlis Rida ni dan menjadi unit terpenting bahagian latihan PAS 66 British Institute of Management Dahman Sam. Jadi pada masa itu Maktab Mara mula menjalankan diploma perniagaan sendiri dan mendapat pengiktirafan antarabangsa. Seterusnya pada tahun 1997 hingga 1999 ni kenapa terbentuknya nama Institut Teknologi Mara? 300 ekar tanah di Shah Alam telah menjadi tapak Kolej Mara dan pada tahun 1997 nama Maktab Mara ni ditukarkan secara rasmi kepada ITM. Dan mengikut Akta 1976, Akta ni telah diletakkan uni lain. Tapi pada masa ni nama dia masih kekal dengan nama ITM, belum lagi ditukar kepada UiTM. Dan pada tahun 1999 pada 20 Ogos, Tun Dr. Mahathir Mohamad iaitu Perdana Menteri pada masa itu telah mengenama daripada ITM, Institut Teknologi kepada sekarang. Next. Untuk pengenalan sulam, ni pun saya akan jelaskan secara ringkas saja. Sulam ni adalah kaedah pembelajaran yang bertujuan memberi pengalaman dan pembelajaran yang progresif dengan menyelesaikan masalah sebenar dalam komuniti berteraskan love, happiness and mutual respect. Next.
Okey, ni adalah logo Sulam. Logo Sulam ni diguna pakai bukan sahaja untuk UiTM, tapi diguna untuk universiti-universiti lain juga. Semua universiti menggunakan logo Sulam yang sama lah. Kita mempunyai 3 warna dan 3 simpulan rebin. Untuk 3 warna ni, warna kuning melambangkan kebahagiaan, warna merah melambangkan kasih sayang, warna biru melambangkan saling menghormati, dan gabungan ketiga warna ni mewakili kombinasi 3 elemen iaitu komuniti. Komuniti ni adalah korang semua yang join sebagai peserta kami, pelajar iaitu kami sendiri yang membentangkan ni, dan juga seorang pensyarah. Gabungan 3 simpulan rebin ni pula merupakan kombinasi sifat keprihatinan dan lambang penghubungan kerjasama antara komuniti pelajar dan pensyarah. Okey, untuk slide pengenalan produk saya akan bentangkan. Apa itu yogurt? Yogurt ialah produk makanan dalam bentuk susu yang diproses melalui proses penyampaian menggunakan bakteria tertentu. Antara bakteria yang digunakan adalah Lactobacillus bulgaricus dan juga Streptococcus thermophilus. Gabungan kedua-dua bakteria ini berfungsi dalam penukaran laktosa kepada asid laktik dan juga yang menyebabkan berlakunya penurunan pH dan pembentukan gumpalan. Pembekuan protein susu oleh asid telah menghasilkan rasa yang tersendiri daripada komponen perisa seperti diacetyl acetaldehyde dan juga karbon dioksida. Terdapat beberapa jenis yogurt yang dikategorikan dari segi rasa, kandungan lemak, proses selepas penyampaian dan juga kaedah pembuatan. Okay, ini adalah jenis yogurt. Jenis yogurt yang pertama adalah berdasarkan rasa. Kita ada yogurt biasa, yogurt berperisa dan juga yogurt buah. Untuk jenis yogurt yang kedua adalah berdasarkan kandungan lemak. Kita ada yogurt kandungan lemak tinggi, kandungan lemak sederhana dan juga kandungan lemak rendah dan juga kandungan lemak yang sangat rendah. Untuk jenis yogurt yang ketiga adalah berdasarkan proses selepas penyampaian. Kita ada yogurt pasta, yogurt beku, yogurt diet dan juga yogurt pekat. Untuk jenis yogurt yang keempat, yang terakhir, dia berdasarkan kaedah pembuatannya. Kita ada kaedah strain dan juga set yogurt. Baiklah, untuk secara yogurt, saya akan terangkan macam mana yogurt ni boleh dikenal sampai sekarang. Mulanya daripada tahun 4000 tahun sebelum Masihi, yogurt ni hanya digunakan untuk kaum bangsawan je lah. Rakyat lain semua tak tahu pun kewujudan yogurt ni. Dan yogurt ni pada zaman tu digunakan sebagai makanan, dessert dan bahan kecantikan lah, skincare. Wanita Persia pada zaman tu menggunakan yogurt sebagai masker untuk kekal awet muda. Pada tahun 2000 sebelum Masihi pula, yogurt ni mula dikenal kepada masyarakat tetapi secara tidak sengaja. Dia bermula sejak penduduk Turki ni berdagang ke Timur Tengah, Asia dan Eropah selama beberapa bulan. Semasa diorang berdagang tu, diorang bawa susu sebagai bekal. Diorang bawa susu yang banyak lah sebagai bekal. Dan susu tu disimpan dalam kantung usus kambing. So bila diorang berdagang selama berbulan-bulan, susu tu terkena panas dengan udara sejuk lah. Hari-hari kena berulang kan, kena panas dan sejuk. So susu yang cair tu telah bertukar kepada pepejal. Bila dah tukar kepada pepejal tu, penduduk Turki ni yang berdagang ni, diorang cuba rasa lah susu pepejal tu kan. Dan ada sedikit perubahan rasa iaitu susu tu jadi rasa masam tapi dia sangat menyegarkan. Aplikasi dan kegunaan yogurt. Yogurt adalah produk yang ditapai dan mengandungi banyak nutrien. Terdapat beberapa komponen seperti protein,
kalsium, vitamin D, riboflavin, vitamin B6, vitamin B12. Semasa penyampaian yogurt, sintesis vitamin B kompleks berlaku, terutamanya thiamin B1 dan riboflavin B2 serta beberapa asid amino yang berbentuk protein. Hasil analisis kandungan kalsium, magnesium, fosforus dan zinc dalam yogurt menunjukkan bahawa kepekatan mineral dalam yogurt adalah jauh lebih tinggi daripada susu tulen. Peningkatan jumlah mineral dalam fasa terlarut akan meningkatkan penyerapan nutrien dalam saluran gastrousus. Okay, manfaat yogurt, kita ada 5 manfaat. Yang pertama adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh, membantu mengatasi hipertensi, meningkatkan kualiti tidur, menjaga kesihatan sistem pencernaan dan juga meningkatkan fungsi otak. Okay, untuk pengenalan produk Daily Yogurt akan dibentangkan oleh Norwadina, dipersilakan. Hai, Assalamualaikum. Saya akan perkenalkan penerangan produk Daily Yogurt ini. Daily Yogurt ni adalah gabungan daripada perkataan delivery dan yogurt. Produk ini menggunakan bahan-bahan semula jadi iaitu buah-buahan. Buah-buahan yang ori lah, yang original, yang tak ada apa-apa. Dan sebagai perisa serta tanpa perasa dan pewarna tiruan. Jadinya pewarna tiruan adalah dilarang dalam menggunakan produk Daily Yogurt homemade kami ni. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan Daily Yogurt ini juga tidak mengandungi gula, lemak trans dan kolesterol yang tinggi. Justru menjadikan produk Daily Yogurt sesuai dijadikan makanan diet yang ideal bagi para penggemar yogurt. Apakah tujuan Daily Yogurt ini dihasilkan? Tujuan Daily Yogurt dihasilkan adalah untuk menghasilkan yogurt berperisa yang bagus dan optimum untuk kesihatan dan kecantikan di samping menjadikan makanan diet yang lazat dan berkhasiat untuk semua tidak mengira lapisan masyarakat. Maksudnya dekat sini tak kisah lapisan umur, seperti kalau bayi pun, bayi umur 2 tahun ke atas ke, kanak-kanak ke ataupun remaja ataupun orang dewasa atau warga emas pun boleh konsum Daily Yogurt ni lah. Kaedah pembuatan yogurt antara bahan-bahan penyediaan adalah susu, serbuk susu tanpa lemak, gula, garam dan yogurt. Metod pertama ialah kita menggunakan susu dan starter yogurt. Kaedah yang pertama ialah panaskan susu sehingga suhu 85 degree Celsius, sejukkan susu sehingga 48 degree Celsius. Lepas tu kita panaskan starter yogurt dan kita tambahkan serbuk susu tanpa lemak. And last sekali, tambahkan starter yogurt ke dalam susu. Metod yang kedua pula ialah bakteria inkubasi. Yang pertama ialah masukkan campuran susu ke dalam bekas. Lepas tu kita biarkan bakteria yogurt tu tumbuh. Lepas tu kita inkubasi yogurt menggunakan periuk kukus. Dan masukkan bekas yang berisi susu dan starter yogurt yang didinginkan ke dalam periuk kukus. Kita perlulah sentiasa periksa jika yogurt tu dah memadat. Selepas tu kita keluarkan bekas yogurt dari periuk kukus dan tuangkan yogurt di atas kain nipis untuk menghasilkan yogurt yang lebih kental. Dan kita boleh dinginkan yogurt di dalam peti ais. Sekarang ialah penyediaan bahan seperti yogurt, susu, madu, coklat dan buah-buahan seperti honeydew, buah naga dan pisang. Antara cara membuat Daily Yogurt ialah sediakan mangkuk, pisau dan papan pemotong. Buah-buahan segar dipotong dadu kecil dan dimasukkan ke dalam 3 mangkuk berbeza. Setengah daripada buah setiap mangkuk dilenyekkan menggunakan sudu sehingga lumat. Masukkan sedikit madu dan yogurt ke dalam setiap mangkuk berisi buah yang dilenyekkan dan gaul sehingga sebati.
Masukkan coklat yang telah dicairkan ke dalam piping bag dan sediakan bekas kecil yang bersih. Kemudian masukkan madu dan coklat diisikan di sekeliling bekas. Tuang adunan yogurt ke dalam setiap bekas dan hiasi dengan topping buah serta coklat di atas. Bekukan aiskrim yogurt di dalam peti ais selama beberapa jam dan akhir sekali aiskrim yogurt siap untuk disajikan. Ini adalah beberapa gambar pemprosesan daily yogurt. Kenapa perlu memilih daily yogurt? Yang pertama adalah ia merupakan snack sihat dan sesuai untuk semua lapisan umur masyarakat, tak kira usia. Yang kedua, mencantikkan dan meremajakan kulit seperti history yang telah diterangkan oleh Emilia tadi, iaitu orang zaman dahulu menggunakan ia menjadikan masker untuk kecantikan. Yang ketiga, perisa buah-buahan menarik yang jarang didapati di pasaran. Sebab apa? Kita menggunakan buah pisang, buah dragon fruit, buah honeydew. Agak menarik kan? Dan yang keempat adalah tiada kandungan gula yang tinggi yang boleh membahayakan kesihatan. Maksudnya dah lah jadi snack yang ideal. So tak ada kandungan gula, sebab tu kalau terlebih kandungan gula pula sekarang terkena obesity pula. So very tasty, right? Very delicious. Alright. Oleh itu, sekian saja pembentangan hari ini. Kita buka kepada sesi soal jawab. Dengan itu, pelajar yang mempunyai sebarang persoalan boleh diajukan sekarang. Untuk sesi Q&A ni, korang boleh tanya apa-apa soalan. Kalau korang tak nak on mic, korang boleh tanya dekat ruangan komen. Untuk soalan yang starter yogurt tu, starter yogurt tu daripada yogurt yang siap, yogurt yang korang beli botol kecil je, then waktu proses nak buat yogurt homemade tu, kan korang masuk susu, masuk air semua tu kan, then letak sikit je yogurt yang sedia ada tu dalam dalam bahan-bahan tu sebagai starter je. Ya, betul-betul. Dia macam pindah bakteria lah, kita nak culture. Untuk berapa lama yogurt tu boleh tahan kalau simpan? Standard kalau kita beli yogurt kat luar dalam seminggu macam tu kan boleh tahan. So sebab kita orang buat ni memang dia fresh, buah-buahan fresh. Lepas tu dia daripada bahan-bahan yang fresh. Lepas tu daripada susu tu kan. So better habiskan dalam masa seminggu lah, takut dia rosak ke apa kan. Lepas tu perbezaan dari yogurt dengan yogurt yang dekat pasaran ni, kalau yogurt dekat luar, kita jarang jumpa buah-buah yang kita orang gunakan ni, macam buah naga tadi kan, naga, buah pisang dengan honeydew kan. Mungkin jarang jumpa dekat pasaran ataupun memang tak jumpa lagi. Sebab tu kalau korang perasan dekat slide pertama kita tadi, sebab tu korang perasan kalau dekat slide pertama kita tadi, bawah nama dari yogurt tu ada ice cream yogurt with rare flavour. Sebab kita orang letak rare tu sebab buah-buah tu jarang jumpa dalam yogurt ataupun memang tak pernah ada lagi dekat pasaran sekarang. Saya nak jawab soalan yang berkenaan dengan susu tu
yogurt itu kalau bawa keluar mengikuti cuaca sejuk atau panas dan menjadi pepejal adalah kerana kalau kita sebenarnya yogurt suhu yang optimum tu sepatutnya kita letak dalam peta ais kan. So dalam peta ais tu dia adalah suhu yang sesuai, lagipun dalam yogurt tu kan ada macam spesies bakteria yang hidup dalam yogurt tu yang memberikan kesihatan dalam usus kita masa kita makan tu kan. So apabila kita bawa keluar, sama ada kalau kita bawa keluar daripada peta ais tu kan, nanti dia akan berubah menjadi pepejal sebab tak kena dengan suhu yang sepatutnya, temperature yang optimum. Ataupun mungkin sebab tempoh terlalu lama letak kat luar peta ais, so that macam yogurt tu dia dah jadi masam atau something yang dah expired and dia akan bertukar tekstur dia. Sepatutnya tekstur yang betulnya adalah macam dalam bentuk creamy kan, creamy dalam peta ais lepas. That's why lepas kita makan, bawa keluar daripada peta ais terus makan. Jangan letak luar dalam keadaan cuaca yang panas, temperature yang panas, nanti dia akan bertukar lah. Kita kena makan fresh daripada keluar daripada peta ais. Untuk ringkaskan lagi jawapan untuk Khalifa tadi yang pasal susu kena panas pasal pecah tu kan, dia macam mana yang korang tahu kan, korang buat susu, lepas korang biarkan susu lama, korang tak minum susu tu, korang biarkan lama. Kan lama-lama susu tu dia basi kan, susu basi tu kan dia jadi pepejal. Macam tu lah structure dia bila simpan lama. Ya betul tu, tak ada pun susu dan yogurt yang boleh tahan lama. Sebab susu adalah susu yang mempunyai kandungan yang tertentu yang menyebabkan ia menjadi dalam keadaan yang tak betul dah, keadaan yang sepatutnya, dan menyebabkan ia basi. Susu lain boleh jadi yogurt juga ke? Dia kena ikut contoh jenis susu yang tepung, susu yang kami buat adalah salah satunya adalah susu tepung. Dan kalau susu yang kami buat adalah fat free kan kalau tak silap, ataupun full cream. Kalau susu kambing rasanya macam kurang sesuai sebab susu tu adalah susu yang dibuat oleh haiwan. Kalau susu sama juga rasanya kalau dengan susu lain yang diproses dan diletak dan dipakkan ke dalam kotak. Tapi kalau susu kambing ni agak macam perlu difikirkan lah sebab ya dia punya bahan kandungan tu lain daripada lain. Sebab ada susu yang macam ada susu yang sesuai untuk buat kek atau cupcake, dan ada juga susu yang sesuai untuk buat yogurt ke tak. Dia mengikut kepada bahan kandungan dalam susu tu dan apakah yang ada dalam susu tu. Tadi saya diperasan soalan pasal anggaran kos untuk kita orang buat jadi yogurt ni. Anggaran kos tu tak sampai RM100 pun, anggaran kos untuk buat daily yogurt ni. Dan bahan-bahan yang kita orang buat tu dapat dalam 20 cup. Macam tu lah. Tapi untuk anggaran harga yang kita orang akan jual di pasaran, kami belum tetapkan lagi, masih dalam penyeraan. Cumanya kami akan bagi survey di akhir program ni nanti. Dalam survey tu akan ada anggaran harga lah yang korang rasa sesuai dengan produk yang kita orang buat ni.
So para pelajar boleh scan QR code yang telah dipaparkan untuk keberpesanan produk kami. Kalau ada yang tak boleh nak scan QR ni, nanti kita orang akan bagi link link soal selidik ni dekat dalam group. Produk ni kita orang belum pernah lagi bagi dekat kita orang belum pernah bagi dekat orang lain untuk rasa. Kita orang dah buat dah produk tu, ada dekat Anjung, tapi InsyaAllah kalau ada masa free, esok kita orang akan bagi produk, kita akan bagi daily yogurt tu dekat korang. Ada 14 bekas je, limited 14 bekas. Sampai cepat dia dapat lah. Esok nanti dalam group kita akan bagi tahu pukul berapa kita nak bagi, dekat mana kita nak bagi. Dengan itu, tamatlah pembintangan kami hari ini. Terima kasih kerana sudi menghadiri dan mendengar pembintangan kami. Sekian, terima kasih.